ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada malam ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dirahmati oleh Allah. Tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini iaitu perintah Allah Ta'ala supaya berinfak. Kalau yang biasa ikuti kuliah saya ni, banyak kali saya sebut berkenaan dengan jihad dan juga infak. Jihad dan juga infak ini merupakan dua sayap yang penting dalam Islam. Sayap di sebelah kanannya jihad dan di sebelah kirinya infak. Barulah Islam ini boleh berada pada keadaan yang stabil. Tanpa jihad tidak sempurna agama ini, dan telah pun diberi contoh daripada golongan-golongan yang terdahulu daripada kita berkenaan dengan jihad. Dan tanpa infak pun tidak boleh Islam itu berkembang, kerana infak itu tidak ada. Jihad dan juga infak ini merupakan satu perkara yang cukup dibenci oleh munafiqin di zaman Nabi SAW. Malahan mereka selalu beralasan dalam masalah jihad dan juga infak. Boleh dikatakan bahawa mereka apabila disuruh sahaja untuk berjihad, mereka akan buat alasan mereka, inna buyutana aurah, rumah kami tak ada orang nak jaga, kebun kami tak ada orang nak jaga. Sedangkan munafik ini golongan yang takut dengan kematian, kerana mereka tidak cinta kepada agama. Dari sudut sanubari dia, hidup mereka meletakkan dunia. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala meletakkan munafik ini sama dengan kafir. Innallaha jami'ul kafirin wal munafiqin fi nari jahannam. Sesungguhnya Allah Taala akan kumpul sekali orang munafik dengan orang kafir dalam neraka jahannam. Disebut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini letak di dalam neraka yang paling bawah, kerana mereka menzahirkan keimanan mereka, tetapi dalam hati dia Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu. Dan golongan itu bukan wujud di zaman Nabi sahaja yang bernama Abdullah bin Ubay, tapi wujud di setiap zaman. Adanya golongan yang disebut sebagai munafiqin. Yang keduanya
munafiqin dia tidak akan berinfak. Malahan kalau kita tengok, kalau kita boleh tengok sikit di dalam apa yang mereka sebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala rakamkan sendiri dalam suratul munafiqun. Kalau kita buka ayat Quran, kalau kita buka Quran ni ada satu surah khas yang disebut sebagai suratul munafiqun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkenaan dengan munafik. Golongan munafik ni kalau kita tengok dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ni, dia macam, yang pertama sekali dia buat-buat mengaku bahawa Nabi itu sebagai Nabi. Yang pertama sekali. Tapi hakikatnya mereka semua tu tak mengaku. Tapi oleh kerana kalau nampak nak lawan Nabi tu, nampak nak lawan sangat. Tapi dia buat-buat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok Allah Taala sebut dalam Al-Quran ni, di antara benda yang dia sebut dalam Al-Quranul Karim, dia rasa bahawa apa yang mereka beri baik. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Dia kata, mereka mengatakan kepada orang Ansar, jangan kamu memberikan perbelanjaan kepada orang Muhajirin yang ada di sini, di sisi Rasulullah. Bagaimana kita sebut, Abdullah bin Ubay ni tidak suka golongan Muhajirin yang datang ke Madinah. Tak suka. Sepatutnya bila orang datang, dia dalam keadaan susah, dalam keadaan tinggal tanah air, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Dan orang Ansar ni orang baik-baik. Dan orang Ansar banyak bantu orang Muhajirin. Orang munafik dia tengok bahawa benda ni merugikan. Merugikan kita duduk bantu orang dalam masalah ni, merugikan. Abdullah bin Ubay menggunakan isu ni untuk mengatakan golongan Muhajirin ini seolah-olah mengganggu ekonomi mereka. Dan golongan Muhajirin ini, kenapa mereka perlu dibantu sampai ada orang Ansar yang membahagikan harta dan menjadi dua bahagian? Untuk apa? Mereka mari di sini. Maka Ansar ni seolah-olah anggap Muhajirin ni macam pelarian. Betul tak? Macam pelarian. Adalah orang dulu sebut bahawa Muhajirin itu pelarian dalam parlimen Malaysia ni. Tu lantak dia. Dia jawab depan Allah Ta'ala. Tapi saya nak sebut bahawa pandangan yang dilontarkan oleh apa ni kita panggil Abdullah bin Ubay. Jadi buat apa kita nak infak? Ada orang Muhajirin nak tolong dia, buat apa sampai separuh harta yang bagi pada dia? Tak perlu tolong dia. Hatta yang faddu, supaya mereka bubar. Bubar makna sebelum ni orang Ansar memang melebihkan orang Muhajirin. Lalu dia kata, buat apa kita nak lebihkan dia? Tak ada apa-apa bila dia balik negara dia. Jahatnya munafik, dia tak mau infak dah. Allah Ta'ala sebut, walillahi khazainus samawati wal ard, padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan baik di langit ataupun di bumi. Allah Ta'ala sebut begitu. Padahal semua yang di langit, yang di bumi itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi oleh kerana munafik ni, dia tak nampak benda tu, dia rasa hak dia. Tu poin yang pertama. Yang keduanya, infak ini
tidak akan berlaku sekiranya kita merasakan bahawa harta ini milik kita. Dalam perintah supaya berinfak ini, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, kalau kita tengok betul-betul, wa anfiqu mimma razaqnakum. Ayat wa anfiqu mimma razaqnakum begitu banyak dalam Al-Quran. Ataupun wa anfiqu fi sabilillah wa la tulku bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Wa anfiqu fi sabilillah, adalah kamu berinfak harta kamu di jalan Allah Ta'ala. Wa la tulku bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan tangan kamu ke arah kebinasaan, ataupun campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Maknanya, kalau kamu tidak infak, kamu telah mencampakkan diri kamu sendiri ke lembah kebinasaan. Ada ayat juga Tuhan sebut wa anfiqu mimma razaqnakum, infaklah harta yang aku beri kepada kamu, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum mati datang menjemput kamu. Ada juga ayat wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala khilaf, infaklah harta di jalan Allah SWT sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli. Nak jual harta semua, nak beri pada Allah, nak beli syurga Allah, tak boleh lah. Itu di antara ayat-ayat infak. Yang pastinya, yang kita kena ambil tahu bahawa seseorang dia tidak akan rasa bahawa seseorang tidak akan infak jika dia rasa bahawa harta itu milik dia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, kamu kena beri di atas apa yang aku telah beri kepada kamu. Kalau manusia rasa bahawa apa yang ada tu dia punya, dia tak akan faham ayat yang saya bacakan tadi. Apa aku bagi pada kamu? Maknanya benda ni sabit sahaja kamu cari asbab dia. Tapi kalau aku tak bagi, kamu tak boleh. Jadi harta kamu yang banyak yang ada ni, aku yang beri. Nampak ni? Aku yang beri. Harta yang banyak ni, kamu bagi ni, aku yang beri. Allahu Akbar. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri, kita kata, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri, maka apa yang manusia duk fikir sangat nak beri kepada apa yang Allah Ta'ala suruh beri. Allah Ta'ala atur pula, kamu kena infak kepada fakir, miskin. 2, 3, 4 bahagian. Manusia tidak yakin dengan ayat wallahu khairur raziqin, sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik pemberi. Bila Allah Ta'ala sebut, kita tengok ayat 1. Baik. Wa anfaqtum wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wallahu khairur raziqin. Dan barang apa yang kamu nafkahkan, kamu infakkan di situ, nescaya dia akan mengganti. Kerana wallahu wa huwa khairur raziqin, dia tu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah pemberi rezeki yang terbaik. Dalam tafsir Ibnu Ashur, ketika menafsirkan ayat ni, dia kata yang dimaksudkan dengan infak di sini adalah infak yang dianjurkan dalam agama. Macam mana ni? Seperti berinfak kepada orang fakir dan berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Al-Hafidh Ibn Kathir dia sebut betapa sedikit apa pun yang kamu infak, tapi kamu menjunjung titah perintah Allah ni, Allah Ta'ala akan menggantikan kamu dengan yang lebih baik. Itu keyakinan. Keyakinan yang mesti ada. Baik, kita pergi kepada ayat ni. Allah Ta'ala sebut tadi, apa sahaja yang kamu beri kepada orang, nescaya Allah Ta'ala akan menggantikan pemberian kamu, dan Allah sebaik-baik pemberi. Ayat ni kena beriman sungguh ni. Allah sebaik-baik pemberi. Manusia selalu tak puas hati dengan apa yang Tuhan beri. Ini sifat manusia. Selalu tidak bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sebab kita duk tengok orang atas lebih pada kita, kita tak tengok orang bawah lebih pada kita. Nampak ni? Kita duk tengok orang duk pakai kereta besar lebih pada kita, kita tak tengok orang yang tak ada kereta. Macam mana nak bersyukur? Macam mana nak hayati yang kita sebut wallahu khairur raziqin, Allah Ta'ala sebaik-baik pemberi? Macam mana kita nak ambil ayat tu letaklah kehidupan kita kalau kita mempunyai sifat yang begini? Kita nampak orang, oh mai kereta besar, oh dia kata besar kereta ni, kalau aku boleh pakai. Dia masuk naik rumah kita ada, rumah kita pun tak habis lagi nak guling dalam rumah tu. Dalam bilik dapur ruang tamu, dalam bilik dapur ruang tamu, bilik belakang jarang-jarang masuk. Dah bunyi tikus dah duk orang belakang. Tapi bila pergi rumah orang besar punya rumah, kita kata, "Oi, kalau aku ada rumah begini, syok." Tu perangai manusia. Memang semua orang nak. Saya ke tuan-tuan ke rumah besar, oh hebat. Tapi untuk apa? Tanya dulu, untuk apa? Kalau kita duduk dua orang dengan isteri kita, anak-anak tempat lain, tak perlu dah. Nak buat apa lagi? Nak buat apa lagi? Tak perlu dah. Saya pernah pergi pokcik seorang bukan di sini lah, dia ajak pergi rumah dia, kita pergi, besar rumah dia. Tapi duduk ruang tamu tu, saya kata tumpang bilik air, pokcik pergi bilik air, bilik-bilik penuh. Kita duk kata banyak bilik pokcik, bilik pun tak berabuk, tak ada nak simpan. Anak-anak nak balik baru kita simpan. Dia kata sebab apa? Tak larat ustaz, rumah besar-besar. Kalau tahu kita tak larat begini, kita tak buat rumah besar-besar. Dia kata, hati saya hok gini, saya kata, oh syok, rumah besar ni syok. Hati saya sebab saya tak ada lagi rumah begitu. Dia kata tak larat ustaz, nak menyimpan tak larat. Ni pun saya panggil anak saudara saya, dia kata tolong simpan-simpan. Allah. Itu bermakna kita tengok orang yang atas pada kita, kita tak dapat nilai kesyukuran. Tapi kalau kita tengok orang yang tak ada rumah, oh Allah, saya risau. Tak ada rumah, duduk tepi rumah, tepi pokok-pokok, duk ambil banner-banner tepi jalan, duk buat atap rumah dia, duk buat ambil zinc-zinc buruk letak. Cuba kita tengok. Lepas tu kita nak rasa bersyukur ni, kita kena pergi tengok tempat-tempat orang miskin lah. Jangan duk goh tengok tempat-tempat orang kaya. Berkawan dengan orang susah. Kita berkawan dengan orang susah, lain kita berkawan dengan orang yang kaya-kaya lain. Orang kaya, orang ada ni dia bincang projek je. Projek tu je kerja dia. Tuan pergi rumah kawasan orang kaya-kaya, bukan tak boleh jadi kaya, boleh nah, tak ada masalah nak jadi kaya tu. Tapi nak ajar hati kita ni supaya ada nilai kesyukuran di atas apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita.
Kalau tidak payah bersyukur. Bagaimana saya duduk cerita tu lah, saya pergi rumah, susah rumah orang, masya-Allah, anak ramai, bilik satu, rumah dia ni tutup-tutup dengan zinc buruk gitu je. Nak pergi rumah dia lecah rumah dalam payah sikit lah, kita panggil payah, dalam baruh sikit. Pergi kawan saya naik atas rumah lah, tengok rumah, kata saya duduk bawah, saya takut naik rumah dia tu, takut runtuh. Dah kawan 3 orang duduk atas, dia kata kalau aku naik ni runtuh. Rumah dia jahit atap dia tu, apa ni, lantai rumah tu jahit. Tahu dia buat papan buluh ke apa tak tahulah. Saya nak pijak pun rasa takut. Dah rumah dia kata naik ustaz, dia kata tak apa, dia kata naiklah, tak runtuh, dia kata. Saya pun naik, pijak anak tangga tu, pom, patah kayu pakai dak, kata duduk sini. Anak tangga dia buat dengan kayu gelang ke apa, patah. Kata tak apalah, saya duduk bawah sudahlah. Susah. Sukanya dia sukanya bila kita apa ni, bagi bantuan pada dia sebagai, dia suka. Mula-mula saya balik mengaji dulu, pergi apa nak buat apa, korban Kemboja apa semua ni kan, ada saya pergi. Lama dah cerita. Tengok tempat orang susah ni jadi seronok juga hati kita tengok. Dia makan daging setahun sekali, buat dia tak ada daging. Jadi kita pergi tu, dia kata duduk, dia kata rumah tu imam ke rumah siapa saya pergi. Dia pergi cari makan lah, makan nasi. Pukul 9 pagi, pukul 11 pagi lebih kurang, dia pergi cari ikan darat ni lah, keli apa. Dia tunggu sekejap, dia kata kita makan nasi ni. Saya kata tak apalah. Dia kata tak boleh, dia makan nasi. Dia masak nasi apa, lepas tu ikan tu dia buat, nak kata sup tak macam sup, dia buat serai, dia buat garam, begitu je. Bukan sup lagu tu, kalau sup lagu lain lah, masuk buah. Saya makan juga, kita tak pernah jumpa benda begitu. Lepas tu dia bakar ikan tu, dia cicah dengan cuka, lepas tu dia letak lada tu makanan. Jadi saya ni suka ikan darat ni. Banyak dia bawa balik, dia pergi menjala, tak tahulah di mana tu. Dia kata tu duduk sekejap ustaz, dia pergi menjala satu tempat tu, bawa balik makan, dibakar ikan tu semua. Nasi pun nasi itu, nasi beras kampung. Saya makan, kawan saya kata jangan makan banyak, kata umur orang susah. Kawan saya lauk sedap, kita tak pernah jumpa benda tu lah. Duk makan gitu, lauk sedap, kicap tak ada, apa tak ada. Dan dia pergi beli cuka ke apa, kicap, dia beli kicap tu bukuh dalam macam kicap nasi ayam tu, 20 sen, 30 sen dia jual gitu. Dia tak nak beli kicap sebotol gitu, dia susah. Orang kampung tu semua gitulah boleh kata. Saya tak ingat nama kampung dia tu. Dia ambil kicap tu, dia dekat 20 sen, 10 sen, makan pukul 11. Lepas tu petang tu adalah dia buat kuih-kuih sikit. Malam tu makan benda yang sama juga. Lepas tu saya kata dia ni susah. Biasa kalau kita orang mari rumah kita dah, tengah hari makan lain, malam makan lain pula. Mungkin kita bawa pergi kedai ke malam, tapi dia makan tu, makan hak tadi malam. Tapi kita sukalah benda tu sebab kita tak pernah makan. Kita nak makan kambing ayam ni, jumpa hak gitu, nambah makan nasi. Dia kata jangan bimbang ustaz, dia kata makan lagi, tak apa makan lagi, beras banyak, dia kata kita buat beras sendiri. Atau imam tu lah, banyaklah orang kampung mari minta. Dan saya pun pergi tengok, susahlah kampung tu, masya-Allah. Tak silap kita nak pergi buat masjid korban ni situ. Korban satu dan buat masjid tu. Ada masjid satu. Ngumpul duit kawan-kawan ni buat masjid kecil je, tak besar sangat. Nak beritahu bahawa
Nilaian orang kampung tu dia cukup bersyukur bila orang mari tempat dia, walaupun dia boleh jamu makanan ala kadar pun, tapi dia boleh buat sebab dia rasa nilaian bersyukur tu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita fikir sikit gitu, ya Allah, kata besarnya nikmat Allah Taala beri kepada kita. Ada hak kaya, ada hak miskin. Jadi kalau kita rasa bahawa harta ni masih lagi hak kita, kita akan mari perasaan nak beri pada orang. Baik. Satu. Keduanya, yang ketiganya, poin yang ketiganya, macam mana orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni didoakan oleh para malaikat. Cuba kita tengok. Ini hebat. Doa Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita, dan Allah Taala cerita kepada kita, di antara orang yang mendapat doa para malaikat adalah selalu yang berinfak di arah jalan kebaikan. Al-Imam Al-Bukhari Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Apa makna dia? Tidak ada satu hari pun, kata Nabi, pada harinya seorang hamba yang ada padanya malaikat dua malaikat yang turun kepadanya. Tiap-tiap hari malaikat ada bersama kita. Tiap-tiap hari malaikat ada bersama dengan kita. Kita jangan bagi malaikat ni duduk jauh daripada kita dengan apa yang telah pun kita buat. Rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita ni, dia suruh malaikat ni mari duduk dekat kita. Kalau kita buat kebaikan, malaikat tu jadi kawan kepada kita. Tapi kalau kita buat kejahatan, malaikat tu nak masuk dekat tak boleh. Duduk dekat kita ni, tapi syaitan lebih rapat kepada kita. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Mana-mana orang yang tidak ambil peringatan Allah Ta'ala dalam kehidupan dia ni, Allah Ta'ala sebut bahawa wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Allah Ta'ala penuh ke hati dengan syaitan. Fahuwa lahu qarin. Dan syaitan itu menjadi qarin, menjadi teman yang rapat kepada dia. Jadi, mari disebut begini, malaikat turun kepadanya, salah satu antara keduanya berkata, berdoa, ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak. Dan malaikat yang lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kedekut. Ada dua benda boleh kita tengok, dua sudut. Yang pertama, kalau seorang tu beri di atas apa yang dia ada, malaikat tolong doa, ya Allah, ganti yang lebih baik. Faham ni? Kalau orang tu kedekut dengan apa yang dia ada, malaikat doa, hancurkan apa yang ada itu. Sebab tu orang kedekut ni rugi. Dia nak bagi pada orang tu rasa macam payah sangat. Tapi dia asyik kena tipu je hidup dia. Habis duit kena tipu je. Niaga tu tak laku, masuk saham kena tipu, jual tanah kena tipu. Duit dia. Sebab dia tak mengalir. Nak kata mengalir pada orang, tak mengalir langsung. Tanah banyak, tanah situ, tanah situ, tanah. Kampung tu tak ada tanah orang lain. Kalau tanya tanah apa tu? Tanah dia. Banyak tanah dia. Banyak tanah. Beli, dia panggil aset. Aset. Yelah aset lah, tapi awak buat apa? Awak kata aset tu atas muka dunia, dia bukan bawa ke mati. Apa yang awak buat? Kok ada tanah sebidang nak wakaf pada orang,
wakaf nak buat sekolah ke, nak buat masjid ke, nak buat apa ke. Nah, tak ada. Apa aset letak untuk anak-anak, tak apa, dia boleh cari buat lain. Kita bagi ke dia bahagian-bahagian dia, cukup lah. Hak lebih tu nak bagi pada siapa? Anak ni kita bagi, anak ni duduk tanah ni, ni abah ni bagi tanah, cukup lah. Mu nak buat rumah, buat lah. Mu nak jual tanah ni, buat rumah lain pun ikut mu lah. Nah, tapi duk umur 60 lebih, 70 lebih tu, duk cari tanah, beli tanah lagi. Padahal nak mampu bahan tanah lah tu. Geram aku. Maaf dah sebut dah. Esok lusa dah nak masuk dalam tanah, duk cari tanah lagi. Cuba kita fikir. Fikirlah sikit. Kita sama-sama fikir. Bukan saya saja fikir, tuan-tuan semua kita kena fikir. Berapa hari lagi nak hidup atas muka dunia ni? Tak lama. Kalau zaman muda-muda cari tanah tu, tanah banyak tanah, mana sabar. Jadi aset zaman tua ni kita jual separuh-separuh, jual ni bagi ke anak buat modal berniaga semua. Anak-anak dah cukup keperluan apa keperluan beli tanah lagi? Tak perlu dah. Untuk kita tak perlu dah. Jadi apabila kita buat satu perkara, kita fikir lebih daripada keperluan, ni apa payah nak jawab depan Allah ni. Lebih daripada keperluan ni, payah nak jawab depan Allah. Kita tak fikir apa yang kita belanjakan itu lebih daripada keperluan kita. Perlu cukup. Sudah cukup apa yang Allah Ta'ala bagi, kita cukup makan semua sekali, dah, untuk apa lagi? Boleh bagi masjid. Pencen kita pun ada kalau kita kerja kerajaan. Pergi ke mana lagi? Projek apa lagi yang kita duk bincang ni? Duduk projek juta-juta lagi ni. Dan kalau orang politik nak jawatan lagi. Duk kerja orang politik. Tak kira tua, tak kira muda. Nah, dah cukup dah apa ni. Pernah jadi wakil rakyat ke, pernah jadi menteri ke apa, cukup berhenti pencen lah. Ni masjid cari-cari kitab, cari tok guru pula. Kan sama ke mati nak duduk politik. Bukan negara ni, negara Venezuela. Orang marah saya pula cakap gini. Tapi itu hakikat yang ada di hadapan mata kita. Sebab manusia tak pernah rasa cukup dengan apa yang ada. Kalau harta itu mengalir, dia cari untuk alirkan. Alhamdulillah, Tuhan bagi banyak pahala pada dia. Sebab tu saya pernah cerita orang yang ada seorang tokoh, orang pelihara anak yatim di Thailand, nama Ustaz Idris, Allahumma ghafir lahu. Saya cukup baik dengan dia. Semoga Allah merahmati dia. Bismillah. Dia tak kaya pun. Mula-mula buka anak yatim tu, rumah dia kecil je. Dia buat orang panggil sutuh gitu je depan pelihara anak yatim. Sampailah dia mula pelihara anak yatim tu bukan dengan duit orang ramai, dia duit dia sendiri. Duit dia sendiri. Mengaji, balik daripada Saudi mengaji, duit dia sendiri. Banyak pengorbanan guna duit dia dulu. Sementara minta dengan orang lain tu nombor duit dia dulu untuk pelihara anak yatim. Last sekali dia punya, sebab tu saya kata berdasar pada doa malaikat ni, kalau kita yakin Allahumma a'ti munfiqan khalafa, beri apa yang telah diberi kepada orang, menggantikan, memang Tuhan kata sungguh dia. Mari mana orang duit Arab Kuwait ke mana, ada Muassasah Al-Khairi, yayasan kebajikan, tak silap saya Kuwait. Mari tengok rumah begini, bagi satu bangunan. Tapi Tuhan punya kuasa, dia tak sempat nak dia sempat tengok bangunan, tapi nak sudah sepenuhnya tak sempat. Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Tapi sekarang adalah bangunan tu, ada orang ambil alih tu. Tapi nak ambil alih kerja seorang yang ikhlas ni, ibarat kata seorang dia tu dia boleh buat 10 perkara. Jaga anak yatim, mandi anak yatim,
Bangun pagi-pagi, mandikan anak yatim yang kecil-kecil dia pelihara, pakai baju, orang pergi sekolah, dia driver sendiri pergi sekolah, dia yang pergi ambil. 3-4 anak yatim, tak ada minta kawan tu, tak ada. Ini orang panggil salah satu daripada perkara yang kita tak boleh nak buat. Kita cerita tu orang panggil ambil semangat daripada dia supaya kita dapat buat apa yang dia buat. Cuba kita fikir, kita balik rumah kita tengok aset harta kita ada berapa tu. Kita duk kalut baca surat khabar, tengok televisyen, wakil rakyat kena istihar harta, wakil rakyat kena istihar harta. Pakak-pakak istihar ni aset 2 juta, 3 juta. Kita nak istihar harta kita bila? Istihar pada diri sendiri, istihar depan Allah Ta'ala lah. Balik-balik tengok harta kita, tanah ni, rumah ni, satu. Kau bagi pada anak-anak ni, kau bagi anak cukup. Bagi masa kita hidup. Jangan bagi masa kita mati, jangan. Anak-anak berebut, masa hidup dah cukup, bagi tu. Tanah di mana yang kita beli dulu, bagi. Jangan rasa kita hidup lama lah. Rasa habis ustaz kita bagi ke dia, letak kita rumah orang tua. Jangan. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ni doa ni, malaikat tu doa supaya gantikan lebih baik, insya-Allah. Kalau kita ni tak kedekut dengan anak-anak, kita ni bagi keperluan anak-anak, dah tanah kita banyak kita bagi, anak-anak pun sayang pada kita. Tapi kalau kita tak bagi, tu dia tipu. Dia kata abah ni boleh tipu ni, bapa kedekut kemai, dia tipu dah kita, mata tak apa nampak dah. Abah tanda tangan sikit, dia tengok kita tanda tangan, habis dia jual belakang rumah kita. Last sekali kita pula duduk orang tua. Tapi kalau kita buat baik dengan dia, insya-Allah berdasar kepada doa kat oleh para malaikat, Allah Ta'ala ganti lebih baik. Tuan-tuan, hidup di ujung usia lah kita kata dah. Ramai saya tanya orang yang hidup, orang panggil umur dia lebih pada 70. Apa lagi yang Pak Cik nak, saya kata, apa lagi, saya tanya dia. Ada apa ustaz? Dia kata duduk, boleh pergi masjid, duduk, boleh rehat. Okey. Sampai duk mari tanya saya, ustaz, tak ada tempat pondok-pondok tempat orang tua. Ustaz, bila nak buka pondok tempat orang tua, kami nak duduk, nak mengaji. Perasaan tu semua ada. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala buka pintu hati dia tu, nak ke arah tu. Ni tak uan dengan cucu pun kedekut. Cucu dia kedekut pahit. Cucu balik jarang-jarang duduk melompat atas sofa tu, marah, main jauh. Halau cucu keluar. Buat apa? Sofa baru beli. Harap ayah hang tak beli, dia kata. Dia kata gitu. Anak pun terasa hati, bukan tak balik mau tak wan dia. Cucu pun tak minat. Dia kata tak wan kedekut. Nak main atas sofa sikit pun tak boleh. Budak-budak. Hak gitu ikat tak wan tu, kalau mati dengan sofa-sofa tu letak dalam kubur, tanam sekali. Nak sangat. Dia tak sedar, dia tak fikir cucu mana nak sembahyang jenazah dia nanti. Cucu hak mana nak jadi imam sembahyang jenazah dia. Cucu mana hak nak boleh doa ke dia masa dia mati. Dia tak fikir hak tu. Dia fikir habislah, rumah aku bersepoh, habislah balik cucu tu, ya Allah. Buah bercapur macam hantu perangai dia. Cucu dia macam hantu perangai. Mung hak bapak atunya. Mari pada benih kamu juga. Jadi ramailah duk beritahu saya, dia kata, ustaz, kita nak duduk rehat, dia kata. Harta-harta pun tak boleh dah ustaz. Cukuplah, dia kata. Tu orang yang sedar bahawa Allah Ta'ala telah beri kepada nikmat di antaranya umur yang panjang. Dia nak matilah keadaan begitu. Allahu Akbar. Tapi nak macam mana, kita tak ada tempat lagi. Saya baru duk rancang nak buka sekolah di Perlis.
sekolah mak tahfiz untuk pelajar-pelajar yang umur 13 tahun. InsyaAllah kita akan umumkan tahun depan kita nak buka di kawasan Matayang. Sistem dia insyaAllah sistem kita tekan pada semua Quran supaya budak yang keluar tu dia boleh tafsir Al-Quran, supaya budak yang keluar tu dia boleh hajar Quran, qiraatnya daripada sudut semua sekali. Rumah orang tua tu insyaAllah kita akan fikir ada tanah mana-mana, kita akan cari nak letak supaya orang tua pun boleh mengaji juga. Orang tua boleh mengaji juga. Ni kita letak batu asas dulu. Dan saya rancang-rancang dengan kawan-kawan setiap hari Sabtu pagi saya akan kuliah di situ. Setiap Sabtu pagi setiap minggu saya akan kuliah di situ. Biar dapat berkumpul dulu kita. Tengok macam mana dulu. Ada kalau tak ada orang support ke ada orang support ke tu nombor dua, tapi kerja tu tetap akan berjalan. Sebab kita fikir negeri Perlis kita ni, kalau tak ada sekolah yang menekankan soal sunnah Nabi SAW, benda ni akan mati sekadar kita sahaja, tidak sampai kepada anak cucu kita. Sedangkan undang-undang tubuh negeri Perlis ni meletakkan Al-Quran Sunnah sebagai undang-undang tertinggi. Tengok dalam buku perlembagaan tanpa mazhab ni bukan tak ada mazhab, tidak, tanpa meletakkan mazhab tertentu, maknanya kita mengaji barang yang sahih daripada 4 mazhab. Jadi benda tu benda yang besar, dan saya rasa bahawa kita nak daripada itulah kita rasa kalau kita meninggalkan benih-benih baka-baka yang baik daripada zuriat keturunan kita ni, Allah Ta'ala akan beri limpah kurnia rahmat kepada kita. Yang akhirnya saya nak sebut pada malam ni, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ni hak teruk. Kalau harta kita kedekut, minta hancurkan. Memang betul. Hancur ni bukan setakat mungkin orang tu ambil harta kita, mungkin harta kita dirampas, mungkin macam-macam. Mungkin kita hidup dalam kubur tak tenang kerana harta yang kita tinggal dia berebut oleh adik-beradik, berebut oleh anak saudara, anak kita, macam-macam. Kerana sifat kikir kita, sifat kedekut yang kita ada itu. Jadi itulah untuk malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita dan rahmati kita dan menjadikan kita ini orang yang kita panggil betul-betul merasai hidup atas muka dunia ini sebagai hamba Allah Ta'ala, bukannya hamba kepada syaitan. Usahalah tuan-tuan nak jadi hamba Allah, walaupun susah kena berperang dengan hawa nafsu kita, tapi kita yakin syurga yang Allah Ta'ala bagi. Kerana jalan syurga tu jalan yang ditunjuk oleh Nabi dah, tak perlu susah-susah cari jalan lain. Cuma fattabi'u, kita cuma ikut sahaja, tu je. Nak ikut itulah banyak halangan. Syaitan mari sebelah kanan, sebelah kirinya. Kadang-kadang kita tak dapat nak tempih syaitan tu sampai tahap dia berjaya menguasai perasaan dan nafsu kita. Berdoalah pada Allah, mudah-mudahan kita diberkati. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.